Warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia Tuan Pengerusi Madrasah Barisan AJK, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal dan ahli jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung semula kuliah kita pada hari ini yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan solat maghrib berjamaah, maka kita duduk di majlis ilmu. Siapa duduk di majlis ilmu ibarat duduk di taman-taman syurga. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita sambil itu kita menunggu waktu, antara satu waktu ke satu waktu. Siapa menunggu waktu satu waktu ke satu solat, ini istilahkan taqarrub ila Allah. Kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita yang terakhir muka surat berapa ya? Ya? Dua puluh satu. Ya? 185. Oh, 186. Okey, ya. Ceras 30 bulan 6. 36. Ceras 1 bulan 7 bulan 7 ya. 186. Okey. Itu kita sambung 186. Makmum tidak mengetahui imam sujud tilawah. Contoh ya. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada Allah yarhamah isteri saya Sya'ulillah lama al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan setinggi-tinggi ribuan terima kasih atas tuan-tuan yang mendoakan saya segera sembuh. Alhamdulillah. Saya awarded pada 14 hari bulan 14 dan keluar pada hari semalam Selasa ya. Selasa. Semalam Rabu. Saya keluar hari Selasa. Selasa petang tu, terus malam tu ada kuliah. Syukur Alhamdulillah boleh. Okey. Makmum tidak mengetahui. Kita dah baca Ummul Quran kan tadi? Makmum tidak mengetahui imam sujud tilawah. Imam sujud tilawah ataupun imam sujud sahwi. Makmum tak tahu. Contoh. Ya, okey. Jika makmum tidak mengetahui imam melakukan sujud tilawah, maka penerangannya terdapat dalam kitab Fathul Mu'in seperti berikut. Dan sekiranya makmum tidak mengetahui imam melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah ni apa? Sujud sahwi. Ya. Sujud tilawah itu adalah sujud sahwi. Lain sujud sajadah. Sujud sajadah yang berkaitan dengan mengarahkan kita untuk buat sujud sajadah. Selain daripada surah Al-Sajadah, ada 15 tempat, ya, termasuklah surah Al-Sajadah, ada 15 tempat yang kita sunatkan untuk buat sujud sajadah. Ya, untuk sujud sajadah. Dan sujud tilawah.
sujud tilawah ataupun sujud sahwi bagi orang yang terlupa dalam menunjukkan sama ada waktu tu dalam sunnah ataupun rukun. Kalau rukun tak boleh, rukun kena diganti dengan tambah contohnya. Contohnya rakaat kurang. Rakaat kurang kita kena tambah. Tapi apabila ditambah lepas tu sebelum salam kena buat sujud sahwi kan? Kena sujud sahwi. Kalau sekiranya ada kekurangan tu pasal rukun, kecuali macam tahiyat awal. Tahiyat awal tertinggal. Kemudian tu kita dah terus jalan. Sama ada di akhir nanti kita nak buat tahiyat awal lagi, tak perlu. Hanya kita gantikan dengan sujud sahwi saja tadi. Boleh? Ya, gantikan dengan sujud sahwi. Kalau katakan terlupa sujud sahwi tadi, sah tak solat kita? Sah, tetap sah oleh kerana tahiyat awal itu adalah sunnah. Walaupun sunnah muakkad, sunnah yang dituntut dia. Okey. Setelah imam mengangkat kepalanya daripada sujud tersebut, maka solat makmum tidak batal dan tidak perlu sujud. Ya, Al-Bujairimi berkata, sekiranya dia sujud, maka solatnya batal. Bahkan dia perlu menanti imam dalam keadaan berdiri. Ya, kalau sekiranya katakan imam tadi solat, contohnya setelah imam mengangkat kepalanya daripada sujud tersebut, maka solat makmum tidak batal dan tidak perlu sujud. Al-Bujairimi berkata, sekiranya dia sujud, maka solatnya batal. Bahkan dia perlu menanti imam dalam keadaan berdiri. Atau sebelum imam mengatakan mengangkat kepalanya daripada sujud, maka dia perlu turun untuk sujud. Ini contohnya kalau sekiranya imam tadi, contoh kita tak tahu imam tu buat sujud sahwi, tetapi imam tu dah buat sujud sahwi. Kemudian tu kita mengangkat kepala. Makmum tak tahu yang imam tadi buat sujud sahwi. Maka kita tak perlu buat sujud sahwi. Maka kita terus tunggu imam keadaan berdirinya imam tadi. Terus saja. Tak perlu kita tutup sujud sahwi. Tetapi kalau sekiranya imam sedang dalam sujud sahwi, kita tengok imam sedang sujud, maka makmum bolehlah sujud tadi. Okey? Maka imam boleh mengikuti sujudnya. Tetapi kalau sekiranya imam sudah naikkan kepalanya, maka dia tak perlulah buat sujud sahwi, maka dia terus mengikuti imam untuk berdiri tadi. Kalau sekiranya imam tu berdiri. Okey. Ya? Ya? Ini tilawah, sujud tilawah. Ini sujud tilawah. Sujud sijadah itu semua orang kena faham. Ya dah, sujud sejadah yang selalunya kita bawa surah As-Sajadah. Ya, ada surah bukan surah As-Sajadah bawa sujud yang disunatkan sujud sajadah itu dia ada 15 tempat termasuklah sujud sajadah tadi. Surah Sajadah. Okey. Tapi kalau sekiranya ini kebanyakan orang yang kalau satu-satu tempat tak biasa, lazimnya biasa masjid surau selalu buat kan. Kalau hanya sekali-sekala je dia tak datang pergi ke solat subuh Jumaat,
Kadang imam tu bawa surah saja. Ini pernah berlaku di mana? Di Mekah, di Madinah, di Madinah, Masjid Nabawi. Ada orang tanya, dia kata, kat sini siapa? 3 rakaat pula solat subuh. Ada 3 rakaat pula. Berarti orang tu tak faham. Ya, bukan orang Malaysia saja, orang Indonesia pun ada. Kadang lepas tu dia, Pak, kenapa tadi kok terus bangun saja? Enggak ada duduknya, terus bangun saja. Tak ada tahiyatnya apa gitu. Rupanya dia tak faham itu yang surah yang dibawa tadi, surah Sajadah tadi, yang yang mengatakan sunat untuk kita melakukan sujud sajadah. Okey. Bacaan sujud sajadah apa? Sajadah wajhal lillazi khalaqahu wa sawwaru wa hauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau katakan tak faham, tak biasa ni, bertasbih pun boleh. Kalau tak faham, tak tahu itu betul ke bertasbih ke, sekadar dia tamak ninah, diam, dalam keadaan diam, sujud, tamak ninah dah cukup. Tamak ninah itu apa? Diam seketika, tak tahu apa nak dibaca, contoh. Ya, kalau tasbih pun boleh. Ya. Tapi sebenarnya sujud iaitu ini sujud sajadah ya, sujud tilawah atau sujud sawi lain ya. Subhanallah ya namu wala yasu, itu untuk sujud sajadah mengatakan ya subhanallazi la yanamu wala, maka tidak sesungguhnya tiada Tuhan yang tidur dan tidak lalai dan tidak lupa ya. Okey. Sebelum imam mengangkat kepalanya daripada sujud, maka dia perlu turun untuk sujud. Maka dia perlu turun sujud. Contoh, kalau dia kata imam sedang sujud sahwi, kemudian dia terus bangun, maka imam belum mengangkatnya, maka dia boleh turun semula buat sujud sahwi tadi atau sujud tilawah. Tetapi kalau imam dah angkat kepalanya, dia tak perlu turun. Apabila dia turun, maka menjadi batallah solat dia. Sebab sudah berselisihan dengan imam dan sebagainya. Imam, sedangkan itu yang sunnah saja. Sunnah tak boleh mengatasi yang wajib, tetapi wajib boleh mengatasi yang sunnah. Okay. Apabila imam telah mengangkat kepala sebelum makmum sempat sujud, maka makmum perlu bangun bersama imam dan tidak perlu sujud. Faham ya? Contoh, dia tengok imam masih dalam sujud, dia dah berdiri, maka dia pun katakan dia nak pergi turun sujud. Okay. Nak turun sujud, tapi dalam perjalanan dia nak turun sujud, maka imam dah angkat kepala nak bangun, maka terus dia ikut bangun semula. Dia ikut bangun semula, tak perlu dia sujud. Ya, ini ingat ya, ini sujud tilawah ataupun sujud sahwi. Maka kita simpulkan ayat di atas dalam ringkasan berikut. Makmum tidak mengetahui imamnya telah sujud, melainkan selepas imam mengangkat kepalanya daripada sujud, maka makmum tidak perlu sujud. Solatnya juga tidak batal dan dia hanya perlu menanti imam dalam keadaan berdiri. Kalau katakan dia dah berdiri, tiba-tiba dia tengok imamnya nak sujud. Apabila imamnya sedang sujud, tapi dia nak melakukan sujud. Apabila dalam pergerakan dia nak melakukan sujud, tengok imam dah mengangkat kepala, maka dia berdiri sahaja. Tak perlu dia meneruskan sujudnya, hanya sekadar dia menunggu imam dalam keadaan berdiri tadi. Menunggu dia dalam keadaan berdiri, menunggu imam untuk berdiri tadi. Ya, okey.
makmum tidak mengetahui imamnya telah sujud, melainkan selepas imam mengangkat kepalanya daripada sujud, maka makmum tidak perlu sujud. Solatnya juga tidak batal dan dia hanya perlu menanti imam daripada keadaan berdiri. Pasal tu kita imam ni kena faham lah, ya. Kalau nak melakukan sesuatu, takbir intikal itu kena kuat. Kalau takbir, dan dibezakan antara takbir intikal, contohnya takbir intikal ni pemindahan dari satu rukun ke satu rukun. Kadang-kadang nak tahiyat pun bacaannya panjang macam dia buat nak bangun. Allahu Akbar. Walhal itu nak tahiyat awal kan. Contohnya ada. Jadi kadang makmum yang jauh tu, itu makmum yang jauh, kalau muslimah katakan jauh, dia pun sedang dalam keadaan betul ke ini, dia pun ikut bangun, contoh. Ya tak? Pasal panjang. Pasal itu kena rentak tu antara takbir intikal dengan takbiratul ihram, bezakan. Ya. Bezakan. Katakan takbiratul ihram Allahu Akbar. Ya, kalau takbir intikal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu cukup. Kalau nak bangun panjanglah sedikit. Kan? Kalau nak duduk antara dua sujud contohnya pendeklah. Ya, supaya makmum tu faham. Tidak ada. Kalau semua disamakan, nanti makmum pun yang makmum ni belum dalam keadaan berangan-angan pun ada juga. Ya tak? Maka dia pun terus bangun ni je. Okey. Makmum tidak mengetahui imamnya telah sujud, melainkan sebelum imam mengangkat kepala daripada sujud, maka dia hendaklah segera turun untuk sujud bersama imam. Okay. Tetapi jika imam telah mengangkat kepala daripada sujud sedangkan makmum sedang bergerak untuk sujud dan masih belum melakukannya, maka makmum tidak perlu sujud dan perlu bangun bersama imam. Contoh, kalau katakan kita makmum itu tadi tengah berdiri, lepas tu tengok-tengok imam buat sujud tilawah, kan? Bertilawah, maka kita pun nak turun nak buat sujud. Tiba-tiba dalam perjalanan kita, pergerakan kita nak buat sujud, tiba-tiba imam dah angkat kepala nak bangun, maka kita terus ikut bangun, tak perlu kita buat sujud tilawah tadi. Ya. Tetapi jika imam telah mengangkat kepala daripada sujud sedangkan makmum sedang bergerak untuk sujud dan masih belum melakukannya, maka makmum tidak perlu sujud dan terus dengan bersama imam berdiri, terus bangun bersama imam. Tak perlu dia melakukan sujud tadi. Okey. Okey, ada apa perkataan? Ada pertanyaan dia? Ya. Katakan seorang makmum, ya. Dia tengah baca Fatihah. Ya. Ya. Kena ikut kan? Ya. Bila dia bangun nanti, dia kena sambungkan ataupun kena baca balik Fatihah tu? Macam mana? Dia tengah baca, makmum baca Fatihah. Ya. Kemudian imam sujud tilawah, dia pun ikut kan? Ya. Kemudian bila naik nanti, Fatihah dia belum habis lagi. Ya. Dia kena ulang balik ke ataupun dia sambung je? Okey. Katakan makmum tadi sedang baca Fatihah. Baca Fatihah, imam dah sujud tilawah. Bererti itu dah lebih berapa rukun, kan? Kita tak boleh teruskan Fatihah kita tak boleh tertinggal sampai 3 rukun. Kalau kita tertinggal sampai 3 rukun bersama imam, pilih antara satu, sama ada mufarakah. Kalau terus bersama imam, maka kita batal solat kita. Pasal kita tak boleh tertinggal dari sampai 3 rukun.
Maknanya sujud tilawah. Walhal dalam keadaan sujud tilawah itu biasanya orang dah sujud sama ada sujud tahiyat awal ataupun sujud tahiyat akhir. Kan? Biasanya sujud tilawah ni orang dah sujud tahiyat awal ataupun sujud tahiyat akhir. Kan? Apa kalau sekiranya belum sujud tahiyat awal atau tahiyat akhir, takkan dia nak melakukan sujud tilawah. Ya. Macam. Boleh tak? Faham tak? Cuba cek apa? Macam mana? Pandangan tuan. Pasal sujud tilawah ni setelah imam menunaikan apa? Kalau katakan imam melakukan sujud tilawah, kita Fatihah tak habis, maka berarti kita sudah lebih daripada 3 rukun tertinggal daripada imam. Okey, apabila kita tertinggal 3 rukun daripada imam, hanya pilih satu, kalau teruskan batal kita. Kalau kita sambung, kalau kita teruskan batal solat kita. Kalau kita nak terus, kita kena niat mufaraqah, tidak bersama imam. Bermakna rentak kita sendiri. Itu saja. Pasal ya, tengok. Fatihah rukun. Kalau sekiranya bagi orang yang masbuk, Fatihahnya sekadar, pasal itu kadang sujud apa ni, doa iftitah tu ada kala sunat muakkad kan, dibaca. Tetapi kalau orang yang masuk masbuk, tiba-tiba kita sampai imam dah baca surah ataupun di hujung Fatihah, maka kita tak perlu kita baca doa iftitah. Kalau kita baca doa iftitah, tak sempat baca Al-Fatihah walaupun satu ayat, maka itu dikira haram kita baca doa iftitah tadi. Kan? Jadi kita sekadar, kalau kita masuk masbuk, sekadar mampu mana. Contohnya, imam tiba-tiba dah apa, kita baru Allahu Akbar, takbiratul ihram, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam dia Allahu Akbar, maka kita terus ikut rukuk. Itu orang yang masbuk. Tetapi orang yang muafiq mesti dihabiskan Fatihahnya sampai selagi dia tak tertinggal 3 rukun. Ya, contohnya kalau katakan imam sedang sujud, sujud yang awal tadi, baru mula sujud awal, tetapi kita baru nak rukuk, itu tidak sampai 3 berapa, masa kita masih boleh. Jangan sampai imam dah masuk sujud yang kedua, ya, sujud yang kedua, yang pertama, yang kedua kan, bukan tahiyat, bukan tahiyat akhir, tahiyat awal ya, tahiyat awal, tahiyat akhir. Sujud tu, kan ada 2 kali sujud. Pertama, okey lagi. Lepas tu masuk yang kedua mesti kita beriktidal dah. Kalau sekiranya kita imam dah sujud yang kedua, kita belum rukuk lagi, pilih antara satu. Sama ada bermufaraqah ataupun kita kalau terus maka kita batal. Kalau mufaraqah bermakna kita keluar daripada imam. Bermakna kita solat persendirian. Boleh tuan? Faham tak? Okey. Maksud saya, ketika makmum, katakan rakaat pertama lah. Ya. Rakaat pertama. Ya. Lepas imam baca Fatihah. Ya. Lepas tu imam baca surah. Okey. Masa imam baca surah, kita baca Fatihah. Ya. Masa imam baca Fatihah, imam baca surah. Imam baca surah yang ada ayat sajadah. Ya. Kan? Ayat pendek lah kata. Katakan Iqra' bismi rabbikal ladzi, ayat last sekali itu Ha. ada ayat sajadah. Kemudian imam tu nak baca 2 surah, dia turun sujud tilawah. Ya. Sebab ada jumpa ayat sajadah. Ya. Masa tu makmum masih lagi membaca surah Fatihah. Ya. Dia belum habis lagi baca. Ya. Jadi makmum imam tu turun untuk sujud tilawah. Sujud sebab jumpa ayat sajadah. Kemudian imam bangun balik kan untuk sambung bacaan
surah. Ya. Dimaksud masalah saya, katakan makmum tu masih lagi Fatihah yang belum habis. Ya. Sedangkan imam dah turun sujud tilawah. Okey. Adakah dia bangun balik nanti dia kena, maksud saya Ini tuan bincangkan sujud tilawah atau sujud sajadah? kan bagi saya tak, sepaham saya sujud sajadah tak ada. Yang ada ayat sajadah. Yes, surah sajadah, sujud sajadah. Dan begitu, sujudnya sujud sajadah lah. Bacanya sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu haqqa bihauli wa quwwati wa tabarakahu ahsanul khaliqin. Itu baru sujud, berdoa dalam sujud sajadah. Okey. Kalau sekiranya imam tu baca surat sajadah sampai isyarat sujud sajadah, sangka imam makmum sampai tak habis tu impossible, pasal jauh tu, satu muka lebih tu. Satu muka lebih. Ya tak? Jadi satu muka lebih tak mungkin apa makmum tak habis surah Al-Fatihahnya. tak, maksud saya bukan surah sajadah. Ha? Maksud saya ayat yang ada perlu kita turun sujud tilawah. Okey. Apa-apa surah tak kisah lah. Ya. Tetapi yang ayat, semua ayat yang ada surah untuk mengatakan sujud sajadah tadi, sujud sajadah ni lain, sujud sajadah tilawah lain. Tilawah ni istilahnya ialah sujud apa? Yang membawa kita untuk isyarat untuk sajadah. Tilawah adalah lebih diistilahkan macam sujud sahwi. Sujud sahwi itu terlupa. Macam sujud sajadah amalan sajadah ada 15 tempat. Ya, akan datang saya bawa. Saya catat tu, ini tak bawa tu. Dalam surah apa tu? Kemudian tu yang sedangkan yang akhir tu pun surah apa yang dalam ayat lazim akhirnya ada isyarat suruh sajadah. Ha? Okey. Iqra ada ke? Iqra ada alamat sajadah ya? Tak ada, tak silap saya. Itu tak ada. Pasal itu dia punya amal tak ada. Nanti saya InsyaAllah akan datang saya detailkan satu persatu. Ya, kat mana yang mengatakan sujud sajadah yang 15 tempat tu tadi. Dulu saya selalu bawa tu. Tapi kali ini saya tak bawa. Ya? Ada? Ada. Iqra. Ujungnya ada. Oh, ya. Betul. Betul ada. Tapi kalau sekiranya itu dinamakan bukan sujud sejadah. Terus di awal tu. Itu dia apa? Tapi dalam bacaan, yang itu yang dinyatakan. Pasal itu kalau kita membawa surah itu, sebenarnya untuk kita mengadakan sujud saja tidak digalakkan. Sebab itu kalau sekiranya baca Iqra, pasal itu ketika itu imam berhenti seketika. Dia tak terus sujud tau. Sebab apa? Dia hanya bertasbih. Sekurang kali dia bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu ketika sujud tadi maka dia kena baca bertasbih saja juga. Tak perlu kita baca dalam surah sajadah, sujud sajadah ni tadi. Sebab apa? Kalau sekiranya kita membaca Al-Quran itu lain. Kita membaca Al-Quran, contohnya kita bertadarus. Bertadarus itu pun disunatkan sahaja untuk bersujud. Tak silap saya yang lepas ada kat situ, yang lepas saya mengatakan itu disunatkan saja untuk sujud. Tetapi kalau tidak sujud pun boleh. Macam saya contohlah, selalu saya bawa membimbing untuk solat tadarus kan.
Kadang sampai ke situ-situ mengatakan saya sekadar berhenti, lepas tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim, terus saya sambung semula. Itu sahaja. Ada. Kadang kalau dalam keadaan kumpulan tu, masing-masing kalau kita sujud ni sebenarnya kita kena menghadap ke kiblat. Kadang menonggeng sana, menonggeng sini. Ya tak? Dalam keadaan yang ramai. Maka keadaan itu kita memadai dengan bertasbih sahaja. Tetapi kalau sekiranya contoh, ini tadi imam saya faham ya. Lepas tu kalau sekiranya imam tu tadi sujud di permulaan mesti dia bertasbih. Ya tak? Apabila angkat kepalanya, belum sujud yang keduanya kan. Maka makmum ini tadi kena lah sekurang-kurangnya dia kena buat rukuk terlebih dulu. Kalau katakan imam dah sujud yang kedua, makmum tidak rukuk lagi, maka pilih antara satu, sama ada dia mufarakah ataupun dia teruskan, maka batal. Sebab itu imam juga ada adab-adabnya. Adabnya macam mana? Selepas walabolin amin ya. Biasanya kalau saya dah yang keadaan solat sir, saya baca Rabbik fili wali walidayya amin. Kalau saya jadi imam, saya baca Rabbik fili wali walidayya amin, dikhawatiri makmum nanti mendahului amin saya. Apabila imam mendahului amin saya, dia tak batal solatnya, hanya sekadar makruh saja. Jadi ini juga tugas imam nak menyelamatkan makmum. Jadi apabila saya walabolin amin, terus di awal amin. Okey. Lepas kita nak baca surah itu, surah berhenti seketika sekadar kita baca Fatihah yang laju. Dulu ada tak yang di permulaan sini dulu? Ada adab imam? Ada, ingat tak tu? Ada kan? Ada. Di sini ada. Imam ni kena dia berhenti seketika selepas walabolin amin, nak baca surah tu kena berhenti seketika sekadar baca Fatihah yang paling laju. Dia tak boleh terus walabolin amin bismillahirrahmanirrahim terus saja, tak boleh. Itu adab-adab sebagai imam tadi. Ada kat sini ni. Ya? Ataupun saya pegang kitab besar tu hari ke? Tu ada. Boleh tuan? Ya? Okey. Jadi itu kita ingat. Pasal itu makmum juga bukan bererti dia tak perlu kita nak memahami tugas-tugas imam, kena faham. Sebab makmum juga boleh mengingatkan imam. Makmum juga boleh mengingatkan imam. Itu yang saya katakan, ada imam Masjid Syakirin dulu. Dia ini di sendiri cerita, bukan saya. Ini bukan saya bawa-bawa nanti saya burukkan imam. Saya tak burukkan imam. Pasal imam tu sendiri cerita. Waktu dulu dia imam masjid Wangsa Melawati. Lepas tu dia tukar pergi masjid Asyakirin, Salihuddin Al-Ayubi, ketika itu solat subuh. Apabila solat subuh, dia baca Fatihah, dia Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah tak habis tu, baru Bismillahirrahmanirrahim, terus babak surah. Makmum apa ingatkan? Subhanallah. Makmum apabila ingatkan Subhanallah, maka imam pun berhenti seketika, ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim, sambung surah balik. Lepas tu imam pun makmum subhanallah sampai 3 kali. Lepas tu apa dia ingatkan? Lepas tu al-Fatihah gitu. Bukan itu cara kita mengingatkan imam. Jadi sepatutnya kita mengingatkan imam Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu Alhamdulillahirabbil alamin yang tertinggal tadi. Ya? Ar-Rahmanirrahim. Lepas tu imam dah boleh jalan. Ya tak? Kalau katakan subhanallah, itu perkara-perkara rukun yang tertinggal. Ya, contohnya patut tahiyat awal.
Dia terlupa. Itu tahiyat awal itu bukan rukun, tapi walaupun sunat muakkadah, maka dituntut juga supaya tidak mengelakkan aku, maka yang makmum boleh dikatakan subhanallah, ya, supaya mengingatkan. Sama ada kalau katakan imam tu terus berdiri, maka kita terus ikut berdiri. Tujuannya subhanallah untuk mengingatkan imam tadi untuk buat sujud tilawah ataupun sujud sahwi. Terlupa tadi. Kalau katakan imam terlupa juga sujud sahwi, sah tak? Sah, tetap sah. Pasal tahiyat awal itu adalah sunnah saja. Okey. Ya. Jadi itu kita kena faham cara-cara kita mengingatkan imam dan sebagainya. Okey. Mana yang tadi ya? Muka surat berapa ya tadi? 186. Ya. Ha? 1? Ha? 187. Ya. Okey. Tadi sampai mana tadi? Dah habis dah. 186 habis kan? Masuk 187 kan? Bacaan ayat sejadah dalam solat dan waktu dan waktu yang dilarang melakukannya. Ya, ini saya ingat sambung minggu depan. Boleh? Ya, ini kita udah kerana waktu pun dah masuk waktu insya-Allah yang ini minta dapat hadir, jadi kita dapat membedakan antara sujud tilawah, sujud sahwi, sujud sajadah ini tadi ya. Ini baru bacaan ayat sajadah dalam solat dan waktu yang dilarang melakukannya. Macam ini tadi Iqra tadi tuan, itu dinamakan dalam golongan bacaan ayat sajadah. Ayat sajadah maksudnya untuk bukan surah as-sajadah ya. Yang bermakna surah as-sajadah memang hanya satu saja surah as-sajadah, tetapi yang mengatakan ayat sajadah ada 15 tempat tadi. Ya, ini yang besok akan dijelaskan insya-Allah minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah bagi saya kesihatan ya, dan kita boleh sambung semula. Okey. Okey, boleh ya? Dan ada pertanyaan lagi? 1, 2? Ya. Kalau sembahyang sunat raya. Sunat Hari raya. Ya. Kalau imam terlupa takbir yang 7 dengan 5 kali itu. Ya, okey. Itu tidak mengapa. Itu sunnah. Sebab kata rakaat pertama dia takbir 7 kali, tidak termaksud takbiratul ihram. Okey. Rakaat yang kedua takbir 5 kali, tidak termasuk takbir bangun daripada daripada apa? Ya, sujud yang kedua tadi, yang kedua. Ya tak? Tetapi itu sunat sahaja. Andainya tertinggal, terlupa, tak cukup, maka sah solat kita. Yang takbir itu adalah sunat, yang rukun itu takbiratul ihramnya. Ya, solat itu adalah sunat. Tetapi takbiratul ihram itu rukun. Kalau tak betul takbiratul ihramnya, maka tidak sah solatnya. Tetapi takbir yang 7 kali, 5 kali itu sunat sahaja. Kalau Nak buat ke tak payah buat? ya, Makmum nak buat ke tak payah buat? kalau sekiranya imam tak buat, tak payah buatlah. Tak payah. Tak, kita ikut pada imam. Sedangkan imam terus baca surah kan? Takkan makmum nak Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya tak? Tak perlu. Dan begitu juga
antara satu takbir ke satu takbir dia bertasbihkan Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pun sunat. Kalau nak laju Allahu Akbar pun boleh. Ya. Syaratnya kena tamak nina. Tak terbawa, tak cukup 7, tak cukup 5 ataupun langsung tak terbawa, terlupa, sah. Ya, ini pernah berlaku tak tahu berapa tahun yang lepas dulu kat tempat saya. Masa tu ialah imam tu pun dah meninggal lah. Mudah-mudahan lah Allah letakkan tempat yang apa. Dia terlupa tu, lepas tu buat solat semula. Saya kata tak perlu buat solat hari raya semula. Solat sunat 2 hari raya tu. Itu adalah sekadar bermakna tidak perlu. Kita memadai tadi dah cukup lah. Okey. Jadi maklumlah solat sunat 2 hari raya ini didahului oleh solatnya, kan? Kemudian akhir dengan khutbah dia. Kadang orang tak faham, dia dah datang, imam sedang khutbah. Datang dia maklum biasa waktu Jumaat agaknya begitulah kot. Imam sedang khutbah, habis imam khutbah, maka dia bersalam dah habis, dia tak ada. Hari ni tak ada solat ke? Bahawa solatnya tu lebih dulu ada tu. Ya? Boleh? Okey. Jadi takbir yang 5, yang 7 rakaat yang pertama tidak termasuk takbiratul ihram, itu sunat. Takbir yang kedua tidak 5 takbir tidak termasuk bangun daripada sujud tadi, maka itu pun sunat. Ya, jadi kalau tertinggal maka tidak membatalkan solatnya. Kalau imam tertinggal, makmum tak perlu juga baca. Pasal itu yang sunat. Sunat tak boleh mengatasi yang wajib. Sedangkan imam dah bawa yang wajib, contohnya. Maksudnya Fatihah kan? Imam dah baca Fatihah dah. Nah, maka itu tidak perlu. Ya, insya-Allah. Okey. Boleh, cikgu? Okey. Ada lagi pertanyaan? 1. Ya. Oh, saya teringat cikgu apa tu? Setiausaha tu. Tak apalah, cikgu lah juga ya tak? Mengajar anak isteri kat rumah, cikgu. Ustaz, orang panggil ustaz pun boleh, cikgu pun boleh. Okey. Muslimah ada nak tanya? Tak ada? Ya. Tak ada. Okey. Alhamdulillah. Syukur. Saya mohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya, terkasar saya, terlajak kata yang baik daripada Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri yang saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tunjukkan slide itu, tak siap lagi ya. Insya-Allah ni. Tapi syukur alhamdulillah kita nak ni sujud tilawah, sujud sajadah ni ya. Surah sajadah. Ayat sajadah. Yang mengatakan ayat sajadah lain, surah sajadah lain. Surah sajadah yang mengatakan alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, itu baru surah sajadah. Ini ayat sajadah yang mengatakan yang kita disunatkan baca buat sujud sajadah. Okey, setelah ini dulu saya mohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata yang baik datang daripada Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal
المؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة لذا المجلس اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة لذا المجلس اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة لذا المجلس اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم